Nama aku Kusyahmi. Aku dah skate sejak 2011. Masa aku form 4. Sekarang aku 27. Aku sebenarnya daripada mungkin darjah 1, darjah 2 pernah ternampak skateboard macam X Games dekat TV. So masa aku nampak tu aku macam minat, tapi aku tak tahu macam mana aku nak belajar, macam mana aku nak main. So aku banyak jugalah pujuk-pujuk parents aku minta skateboard kan. Waktu bila pergi Giant pun selalu lalu je nampak ada jual skateboard dekat Giant dan minta-minta tak dapat. So dalam aku darjah 4 aku dapatlah juga bapak aku belikan skateboard dekat Giant tu. So last try skateboard tu main. Macam skateboard tu kan tak proper kan. So kita pun tak tahu. So kita cuba main, lepas tu macam tak best lah skateboard ni kan. So masa tu tak jadi nak main. Tiba-tiba dalam masa darjah 5 ke darjah 6 aku dengar dekat kawasan perumahan aku ada kira abang-abang lah, geng-geng form 4, form 5 main skateboard. Dia turun bukit depan rumah aku. Tengok diorang turun laju je kan, bunyi kuat. So aku pun macam impress lah tengok kan. Lepas tu aku pun macam terkejut jugalah. Tu yang aku impress, macam aku punya skateboard Giant dekat atas tu aku tak boleh nak turun. Tapi aku tengok diorang laju je kan. Ada sekali aku tengok diorang turun, aku tengok diorang ke mana, aku pergilah ke arah diorang. So tengok diorang semua kumpul kat satu taman ni. Diorang ada lah masa tu, diorang dah DIY box dengan rail diorang kan. So aku pun tengok macam mana diorang boleh ollie, boleh pop, buat tu melekat kat kaki kan. Tapi time tu aku pernah juga try tanya diorang, boleh tak ajar macam mana nak lompat ni kan. So adalah diorang ajar, tapi diorang main-main lah, diorang tak berapa nak fokus ajar kan. So saya dekat situ tak jadi juga aku nak main skateboard. Dalam aku form 3, lepas PMR, aku dengan geng-geng aku dalam 5-6 orang macam tertanya-tanya masing-masing macam tak nak ke try belajar ollie kan. Sebab dah search YouTube ni ada. Okay. So tiba-tiba masa tu kita orang berkumpul, share satu board supermarket lah yang buat tak proper. Tapi semua try juga nak belajar ollie. So semua try tak jadi juga. Tapi yang lain macam tak nak sambung. Tapi aku still nak sambung. Sebab aku dah tengok dah ada tutorial macam mana, dia dah bagi tahu dah cara-cara dia. So aku just kena cuba je. So lelah aku tengah cuba, aku main dekat satu kondo punya taman. So aku tengah main, tahu-tahu kawan aku, kira junior aku, dia punya abang dia senior aku. So abang dia nampak aku tengah main skate dekat bawah tu, abang dia turun bawah. Dia pun datang dekat aku. So dia datang dekat aku, dia macam, "Oh, kau main skate ke?" Cakap, "Aku tak main skate, aku pun nak belajar, aku tengok YouTube je ni." So dia tengok aku punya board tu, dia tahulah board supermarket, dia tahu tak proper. So dia pun tahu macam mana nak selesaikan untuk at least untuk baru belajar, dia bagilah aku wheel dengan bearing. So dia tukar dekat situ, terus aku nak cruising, nak berjalan semua pun dah okey dah smooth semua. Start situ, aku punya stability atas board dah improve lah. Aku dah boleh roll elok-elok. So start dari situ, dia suka datang situ ajar aku. So aku pun macam selalu je datang sana. Kalau tak situ area rumah member aku. Tapi sekarang ni aku dah suka datang sana untuk jumpa yang senior aku tu, untuk dia ajar aku skate. So dari situlah aku start semangat nak belajar skate 2011 tu. Pahit dia macam skateboard ni biasa jatuh-jatuh, tergolek lah apa kan. Boleh luka lah, nak tulang patah ke. Tapi kita pun tak ekstrim macam tu kan. Tapi adalah nak twist ke, plank out ke kan. Terpulas tulang. Lepas tu benda-benda macam tu kira sakit lah. Tapi lagi sakit juga macam parents kita, dia tak support kan. So dia tak nak kita main sebab dia tak nak benda-benda macam ni jadilah. So macam tu lah. So far yang teruk-teruk macam ankle terpulas habis sampai ke tepi kan. Lepas tu siku pun ke depan, dua-dua dah kena lah, kiri kanan dah kena. So macam tu je lah teruk. Ambil masa. Kaki yang paling lama dalam hampir 3 bulan. Yang siku ni 2 bulan jugalah. Baru rasa macam okey lah dah normal. Kalau tak nak tegak pun sakit. Manis. Yang manis, contoh dia macam kita try belajar trik. Macam apa yang trik kita idam, kita belajar, dapat. Tapi kita tak berhenti situ, ada juga trik-trik lain kan. Sebab feeling manis tu lah kita nak. Istimewa dia
dia unik lah dan dia boleh naikkan ke kreativiti masing-masing. Macam lain individu akan ada approach masing-masing dalam skateboarding. Ada yang suka main ball, ada suka main street. So dekat skatepark kita akan practice certain trick. So bila dekat street kita akan jumpa pattern-pattern yang lagi unik. Kononnya macam meja ni, tepi-tepi petak ni kan, ada je benda yang kita boleh hasilkan. So far competition yang besar-besar ni memang dah cukup bagus. Cuma tak diperbanyakkan lagi. Macam selalunya dia orang fokus dekat KL. So kesian dekat yang negeri-negeri lain ada juga yang hebat-hebat, so terpaksa turun. Kadang-kadang dia orang pun busy tak dapat turun. So kalau boleh lagi bagus, mungkin jadi macam bola sepak lah, ada liga-liga kan. So semua negeri boleh kumpulkan satu Malaysia punya skaters yang ada talent. Skateboarding ni bagus dia macam beriadah lah, macam kita jogging. Tapi macam mungkin setengah orang boleh jogging. Tapi kalau macam orang macam kita, dia bosan nak jogging, so boleh main skateboard. Berpeluh memang sekejap je akan berpeluh sebab kita berlari, berlompat. Okay. Lepas tu dia ada banyak skatepark. So dekat situ kita senang nak buat kawan, senang nak bergaul. So bagus dia dekat situlah. So bagi aku macam KBS ni, dia orang kena penampakkan lagi kontes-kontes untuk skateboarders ni semua kan. So kena buat yang besar dan buat merata satu Malaysia. Lepas tu kalau dah betul boleh buat yang proper, canggih, boleh buat macam rancangan masuk TV. Situ pun kita dah boleh attract budak-budak dekat Malaysia, tak kisahlah tua ke muda, semua boleh main skateboard. Dan mungkin akan buatkan lagi orang tertarik untuk cuba nak main, cuba nak jayakan dalam skateboarding. So kata-kata terakhir untuk orang yang cuba untuk nak menceburi dalam bidang skateboard. So cuba buat kawan yang memang skateboarder. Belajar je dengan dia, main je, jangan putus asa. Mungkin kita tengok orang lain belajar cepat, kita try lama, tapi benda-benda macam tu memang ambil masa. So jangan give up je lah, sebab once dah dapat memang sendiri akan puas hati. Kalau nama penuh aku Muhammad Faris bin Muhammad Jamil, tapi biasanya orang akan panggil aku Faris sajalah. Faris, boleh aku panggil aku Faris. Latar belakang aku main skate, sebelum ni aku kerap mula aktif dalam skateboard ni aku main kat dataran Kelang. So untuk pandangan pertama aku daripada abang aku sendirilah. Abang aku mula main skateboard, so aku nampak board tu kat rumah kan. So aku try roll and ride. Aku have fun, aku start skateboarding lah. Kita ambil yang manis dulu. Pengalaman manis ni bagi aku tak ada, bukan dari segi trik yang besar lah yang aku pernah buat untuk skateboard. Tapi aku rasa dalam banyak-banyak pengalaman manis, aku pernah menganjurkan beberapa kom besar yang melibatkan tajaan daripada kerajaan dan swasta dan lain-lain lah. Itu aku rasa satu pencapaian yang agak baik dalam skateboarding journey aku yang aku dah buat. Aku menganjurkan 2-3 program yang besar. Yang pahit, susah lah nak ingat yang pahit. Tapi bagi aku untuk kecederaan tu mungkin ada aku sampai masuk hospital dan MC satu hari. Aku rasa itu je kot yang paling pahit yang aku pernah lalui. Kalau dekat Malaysia terlalu nampak sangat untuk dibandingkan negara lain. Tapi dekat Malaysia melahirkan ramai pro skater yang baik lah. Tapi mungkin dia tersilap lahir kat Malaysia. Kalau dia lahir kat Jepun mungkin akan sukses dengan lebih banyak. Dekat Malaysia ni susah nak masuk, nak tembus ke keluar bila satu dalam supportif daripada kerajaan dan badan-badan yang lain untuk dorang mengembang. Lebih susah lah nampak dekat Malaysia ni. Untuk skate community dekat Malaysia ni sekarang agak berkembang dengan baik. Bagi aku dah banyak gila community dekat Malaysia ni sekarang. Untuk dekat Kelang pun, pusing-pusing pun dekat ada 5 community dekat Kelang. Kumpulan-kumpulan skateboarder dekat Kelang ni dah banyak. Lepas tu lagi satu untuk event dekat Malaysia ni pun dah makin aktif. Untuk tahun ni dekat 20 ke 30 event ada pada tahun ini. Tapi mungkin nampak skateboarding makin mengembang dekat Malaysia, tapi belum sampai ke level compete antarabangsa lah. Tapi untuk dari segi komuniti di luar negara, mungkin itu aku tak ambil tahu sangat. So sekarang ni banyak aku fokus untuk kat Malaysia je. Tapi dekat Malaysia ni agak positif.
dekat seluruh negara nampak semua bergerak dengan aktif lah. Dekat dari segi event, skate klinik dan lain-lain, banyak aktif. DIY skate park ataupun dorang kerap panggil street park lah pada mulanya kan. Dia dekat Bukit Kuda, Kelang. Nama street park tu masa zaman budak dulu, kira-kira nak acah-acah apa ni lah kan. Kira apa orang cakap, nak acah-acah gempak lah bila letak buat nama street park tu, kira bergabung X tu extreme, street tu kira street lah. Padahal tak street pun, bila kau dah buat park tu dia dah tak ada street kan. So bila dah gabung kan jadi street, maka jadilah nama Street Park. Acah-acah gempak lah, tapi gempak ke kan. Street dah bertapak dekat 10 tahun tau. Dekat macam masuk tahun 2024 ini, Street akan apa ni lah, dah masuk ke tahun yang ke-10. Street dah nak masuk 10 tahun. So dia mula daripada 2014 Street dah bertapak. Bagi aku pencapaian yang terlalu tinggi tu tak penting. Macam lagi satu, skate park ni dia terlalu tertumpu dekat dalam kawasan kampung. So first kali niat aku untuk buat street ni untuk dikenali di seluruh Malaysia, untuk dikenali oleh semua skateboarder. Okey, itu matlamat yang pertama aku rasa dah cukup capai dah untuk street dikenali oleh orang ramai dan skateboarder luar kan. So antara pencapaian lain, kita ada sponsorship brand yang besar, kita ada PKL dan juga seorang influencer punya sponsorship, White Lines daripada OB Fu. So benda tu bagi aku agak pencapaian yang luar biasa lah untuk park yang sekampung ini. So aku amat banggakan dengan benda tu. Kita dapat dana daripada sponsor-sponsor. Dorang sentiasa bagi orang panggil apa? Injection lah, spirit injection, semangat, suntikan semangat untuk kita teruskan perjalanan event event ataupun perkembangan terkini dekat park ni. So aku rasa punca bertahan dia daripada sponsor nombor 2, dan nombor 1-nya dari segi Extreme team tu sendiri lah. Macam contoh aku ada macam orang kuat, ada Mirza, ada Badrul. Diorang ni selalu orang cakap full commitment dekat Street. So aku rasa diorang okey lah. Diorang yang banyak membantu aku di belakang tabir, insyaAllah. Skate komuniti lain kan. First sekali tim kena kuat lah. Tim kena strong. Make sure semua boleh turun commit, boleh contribute sama-sama. Bab ketua tu nombor 1, nombor 2 lah. Tapi bab kebersamaan tu itu paling penting. Lepas tu tengok hala tuju kita nak gimana, apa first kita nak buat untuk skateboarding. Kalau yang paling kecil biasanya kita akan keluar street. So benda keluar street ni modal yang paling kecil. So dapat kita keluarkan satu video part. Bila keluarkan video part, orang akan nampak tim kita. Bila kita keluarkan video, orang akan nampak tim kita. Ini budak mana kan? Bila diorang dah ada kumpulan diorang tersendiri, diorang mampu buat video, itu kira diorang ada strong team, diorang dah kira strong community. Lepas tu next diorang boleh buat merchandise, diorang boleh buat baju ke untuk tim diorang, bagi diorang nampak diorang ada satu tim yang kuat. Itu adalah satu proses permulaan yang baik lah bagi aku. Macam pakar motivasi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama saya Imal Hazri bin Abdullah, berumur 22 tahun, berasal daripada Ampang. Okay, pada mulanya saya ceburi bidang skateboarding ni semestinya lah daripada minat dulu kan. So minat tu datang daripada saya tengok budaya-budaya daripada orang kata daripada barat lah. Daripada barat selalunya kuat, dan daripada Malaysia pun time tu tak beberapa ramai sangat yang bermain skateboarding ni. So pada mulanya saya nampak dalam sukan X Games, dalam Astro, dalam YouTube. So dari situlah pupuknya minat dalam skateboarding ni. So minat dah dari awal, daripada umur 13 macam tu. Tapi saya ceburi bidang ni dalam umur 15 tahun. Sebab pada umur 15 tahun saya terima dapat skateboard yang pertama saya, iaitu inilah skateboard pertama saya sampai sekarang saya gunakan. Skateboard ini saya dapat sempena hari jadi ulang tahun yang ke-15 daripada ibu saya. Nak dikatakan saya aktif pada tahun pertama itulah, pada tahun 2015 itulah, pada umur 15 itulah saya aktif sampailah nak dekat ujian PT3 tu. Sampai ujian PT3 saya stop, dan
tidak beberapa aktif selepas tu. Sebab bila dah lama tak main, semangat dah tak ada, kawan pun dah tak nak main, kawan pun kena fokus dengan pelajaran. So dah masuk tingkatan 4 pun saya kena fokus sebab dah ada subjek-subjek tambahan, saya kena fokus, agak busy. So saya tinggalkan bidang skateboarding ni agak lama lah, dalam 3 tahun. Dalam 2018 habis SPM, sampailah saya bertemu dengan kawan, orang kata coursemate lah, kawan sekelas, kawan satu kos, iaitu Rakib dengan Hilman. So mereka ni lah yang macam mengajak saya balik untuk skateboard ni, untuk berskate balik lah. So saya pun ada semangat lah nak main sebab dia skateboard ni kena ada semangat, kena ada kawan-kawan, ada geng baru rasa semangat sikit untuk main. Pada 2018 tu saya bermain pun tak beberapa aktif sebab belajar juga, pada waktu tu saya belajar juga. So waktu-waktu tu pun terhad dalam sebulan sekali, 2 bulan 3 kali macam tu je. So tak beberapa aktif sampailah saya dah stable, dah tak perlu kerja. Sebab sebelum ni saya kena kerja sambil belajar, so nak bahagikan masa tu agak terhad. So sekarang ni alhamdulillah rezeki saya dah datang, alhamdulillah. So macam tak perlu untuk kerja sambil belajar, so boleh belajar je. So waktu-waktu free tu, waktu-waktu lapang, saya pergilah skateboard, bermain skateboard sama Rakib dan Hilman dan rakan-rakan yang lain. Sekarang nak katakan pada tahun ni lah saya bermula untuk aktif balik dalam sukan skateboarding ni. Okay. So pengalaman pahit dan manis, saya bermula dengan pahit. Dalam bidang skateboarding ni, pengalaman pahit tu tak beberapa banyak lah kan. Tapi salah satu contohnya pengalaman pahit seperti saya perlu fokus dalam pelajaran lah macam tu. Tapi macam sebab minat, saya minat dalam bidang skateboarding, tapi kena fokus, tak boleh nak bagikan masa. So tak dapat untuk improvekan diri dalam bidang skateboarding ni. Sebab siapa je tak nak main untuk dapat sponsor, boleh dapat buat duit, betul. So itulah macam pahit, sedikit pahit. Selain daripada tu, pahit dia bila tools, barang-barang ni rosak, barang-barang skateboarding ni rosak. Time tu kita pun student dan tak ada duit, tak ada pendapatan. So barang-barang dia agak mahal. Like macam satu barang 100 lebih, 100 ke atas. So pada waktu tu agak sukarlah untuk kumpul duit untuk beli barang-barang ni. Selain daripada tu, pahit dia bila kita cuba nak belajar trik baru tapi kita tak dapat land. Dengan dah cuba berapa banyak kali dan dapat banyak luka, sakit, lebam, itulah pahit dia dalam skateboarding ni. Pengalaman manis dalam skateboarding is saya dapat banyak kawan. Saya dapat banyak ilmu, menimba banyak ilmu. Sebab bila dah banyak kawan, kita dapat banyak ilmu, kita berborak, bersosial. So dapat ilmu macam mana nak land trick ni, macam mana posisi badan yang betul untuk skate, untuk pop, untuk buat trik-trik tertentu, apa yang perlu yang saya buat. So saya peroleh banyak ilmu lah dalam bidang skateboarding ni. Bukan saja ilmu pasal skateboarding, ilmu selain daripada luar daripada skateboarding pun ada. Sebab kita buat kawan banyak, pelbagai tempat, daripada pelbagai bidang. Dan selain daripada tu, pengalaman manis is bila saya cuba beberapa kali, banyak kali untuk land, untuk jadi trik tu, satu trik tu, dan saya dapat land. Itulah pengalaman yang bagi best lah, orang kata manis lah. Sebab skateboarding ni yang best dia bila dapat land trick tu, itulah kepuasan dia dapat. Sakit tu lepas kita dah harungi kesakitan, yang lebam-lebam mengkak ni tiba-tiba kita dapat land. Itu yang best tu, itulah manis dia dalam skateboarding. Okey, komuniti skateboarding bagi saya, komuniti skateboarding di Malaysia ni
Dia aktif tapi on and off. On and off tu maksud dia ada masa dia akan naik skateboarding, ramai akan minat nak skateboard, nak bermain skateboard, sampai masanya dalam 2 ke 4 tahun tiba-tiba nanti dia jadi macam ramai tak main. Sebab sukan ni bukan, skateboarding ni bukan senang, bukan mudah, bukan semua orang boleh ceburi sebab memerlukan mental yang kuat, memerlukan kesabaran yang tinggi sebab sakit dan sukan yang lasak. Sukan skateboarding ni sukan lasak. Bila sukan lasak ni memang biasalah bengkak-bengkak, jatuh, sakit, luka. So tak semua orang dah boleh terima benda tu lepas dah jatuh sakit. So dia on and off lah bagi saya. Selain daripada tu, komuniti skateboarding ni dia tak sama dekat Malaysia, dia tak sama seperti di negara-negara barat. Macam negara-negara barat, sukan skateboarding ni adalah salah satu sukan yang utama dalam negara diorang. Sebab di negara diorang, faktor pertama sejuk, skateboarding ni akan keluarkan banyak peluh penat, sejuk. Kedua, di luar negara, di negara-negara barat, skate park ataupun tempat-tempat untuk skate ni banyak. Tak sebanyak macam tak macam di Malaysia. Di Malaysia agak terhad lah dalam untuk tempat-tempat skate, macam skate park ni. Kalau ada pun macam satu area tu dalam satu saja. Tapi kalau di luar negara kita boleh lihat dalam satu taman kadang-kadang ada. Di taman sebelah pun ada. Tapi kalau dekat Malaysia ni memang susah lah nak jumpa. Kadang-kadang orang terpaksa travel untuk jalan jauh untuk skateboard saja, untuk pergi ke skate park. Bagi saya, komuniti skateboard di Malaysia tak beberapa aktif lah. Boleh kalau nak aktif, tapi perlu ada banyak lagi lah skate park. Bila ada dah banyak skate park, of course orang akan nampak, oh skate park mesti orang akan beli skateboard dan orang akan try main kat situ. So kat Malaysia ni macam tak banyak, and bila nak pergi ke skate park tu agak jauh lah. Kadang-kadang orang perlu berjalan hingga sampai 20 km untuk pergi ke skate park saja. So perlukan banyak usaha lah untuk pergi ke situ kan. Kos lagi, duit, masa lagi nak pergi ke situ. Okey, mesej saya untuk orang-orang yang minat dalam skateboarding ni, teruskan je. Kalau minat tapi tak berani nak cuba, bagi saya cuba je. Tak rugi pun cuba. Sakit tu bagi saya biasa tapi puas. Bagi saya puas lah. So kalau siapa yang minat, siapa yang baru mula nak main tu, tak apa, jangan takut. Jangan takut atas kesakitan ataupun jatuh yang dah cuba tu. Teruskan je. Daripada buat benda-benda terlarang seperti macam vandalism, macam merempit ataupun ambil-ambil barang terlarang untuk menarik minat diri daripada atau distract diri sendiri tu, macam biarlah bersukan. Keluarkan peluh lah, sihat pun sihat, puas pun puas. So mesej saya itulah. Dan mesej saya, orang yang baru nak minat ni, mental lah. Paling penting sebenarnya mental dan kesabaran lah. Itu satu. So bagi saya, yang mana minat kat luar tu, mana minat untuk skateboarding ataupun pernah minat tapi dah give up. Dah give up sebab terlampau sakit main benda ni, tak apa, jangan risau, teruskan saja. Majulah sukan untuk negara.